Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Khabar baik, cikgu. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini untuk mata pelajaran yang cikgu ajar, iaitu mata pelajaran pendidikan seni visual tahun 4, iaitu kelas kamu. Cikgu akan mengajar berkenaan dengan bidang membentuk dan membuat binaan. Sebagaimana yang cikgu dah pesan pada pelajaran yang lepas, iaitu minggu lepas, cikgu suruh awak bawa beberapa bahan dan alatan untuk kita membuat satu projek ataupun aktiviti pada hari ini. Baik, murid-murid, aktiviti yang kita akan buat pada hari ini ialah membentuk dan membuat binaan yang dinamakan ataupun bertajuk membina beg comel. Cikgu ada bawa contoh kat depan ni yang cikgu telah hasilkan di rumah. Awak lihat, cantik tak murid-murid? Cantik. Bagus. Jadi cikgu nak lepas ni awak akan hasilkan beg yang macam ni juga, ya. Okey. Untuk seterusnya, sebagaimana yang cikgu dah pesan, bahan-bahan dan alatan yang kita perlu bawa dari rumah pada hari ini ialah ada cikgu bawa bersama. Yang pertamanya, berbagai jenis kain flannel. Contohnya, untuk membina badan beg comel ni kita perlukan warna coklat yang dinamakan kain flannel, yang cikgu suruh awak beli kat kedai jahit baru-baru ni. Baik. Inilah antara bahan-bahan dan alatan yang kita perlukan untuk membuat ataupun menghasilkan beg comel yang cikgu beritahu awak tadi. Baik. Beberapa jenis warna yang lain, contohnya warna pink, hijau, warna merah, dan warna oranye. Baik, murid-murid, seterusnya alatan yang lain kita perlukan untuk menghasilkan beg comel ini ialah ada dua jenis benang, iaitu benang kait yang berwarna oranye ni. Yang kedua, benang biasa, benang yang mak kita selalu buat menjahit kat rumah. Seterusnya, alatan yang kita perlukan juga ialah dua jenis jarum. Yang pertama, jarum besar. Yang kedua, jarum kecil. Baik, seterusnya kita juga memerlukan gam. Gam ini kita namakan gam uhu. Kamu pernah tengok kan? Nah. Okey, gam uhu ni kita perlukan untuk menampal nanti. Akhir sekali, kita perlukan juga sebilah gunting untuk menggunting kain yang kita sediakan tadi. Baiklah, kamu sudah bersedia untuk belajar pada hari ini, murid-murid? Sedia, cikgu. Okey, sekarang ni cikgu akan menerangkan langkah pertama untuk menyediakan beg comel. Okey. Kamu nak buat tak beg ni? Murid-murid, nak buat tak beg ni? Nak menghasilkan beg yang comel seperti ini, langkah pertama kita hendaklah menyediakan badan beg comel. Yang berwarna coklat ini dikenali sebagai badan beg comel. Bagi menghasilkan badan beg comel, kamu mestilah menyediakan kain yang berwarna coklat seperti yang cikgu tunjuk sekarang ni. Okey? Nak buat beg comel, badan beg comel ni, kita perlu menggunting dan mengukur kain ini mengikut ukuran yang telah cikgu tetapkan, iaitu
20 cm panjang darab 20 cm lebar. Okey. Untuk mengukur, kita memerlukan sebatang pembaris dan sebatang pensel. Okey, sekarang kamu lihat cikgu mengukur dahulu kain yang berwarna coklat ini dengan menggunakan pembaris mengikut ukuran yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Okey, awak mesti ingat ya murid-murid, ukuran yang hendak dibuat adalah tepat ya. Go. Okey murid-murid, kamu hendaklah mengukur dengan menggunakan pembaris mengikut ukuran yang tepat. Letak pembaris pada kain ini. Okey, ukur panjang kain ini iaitu 20 cm panjang darab 20 cm lebar. Ukur pula lebar kain ini iaitu 20 cm lebarnya. Okey murid-murid, kamu naklah menggunakan gunting yang agak tajam supaya senang untuk menggunting kain planner yang hendak kita guna pada hari ini. Baiklah, untuk menggunting, langkah seterusnya untuk menggunting kain ini, kita memerlukan sebilah gunting yang agak tajam. Tapi cikgu ingatkan di sini, kamu hendaklah berhati-hati semasa menggunting kerana gunting yang tajam ini boleh mencederakan tangan kamu. Okey, cikgu mula menggunting sekarang. Kamu perhatikan betul-betul. Ikut garisan yang telah kamu buat sebentar tadi ya. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, kita akan menyediakan dua helai kain untuk dijadikan badan beg depan dan belakang. Hati-hati semasa menggunting dan jangan sesekali bergurau senda dengan rakan semasa membuat aktiviti ini. Gunting cikgu ni agak comel saiznya. Lambat sikit ya. Tengoklah murid-murid, cikgu sudah berjaya menggunting dan mendapatkan dua helai kain yang sama saiz untuk dijadikan badan beg. Okey, seterusnya dua helai kain yang telah cikgu hasilkan tadi akan cikgu tangkupkan ya. Seperti ini. Okey, depan dan belakang supaya menjadi badan beg. Baiklah, cikgu akan mula menjahit kedua-dua helai kain ini dengan menggunakan jarum besar. Jarum besar dan benang kait. Okey, pernah tengok mak menjahit tak kat rumah? Pernah ya. Okey, harus diingat juga berhati-hati semasa menjahit kerana jarum ni agak tajam. Bagus kerana objek yang tajam boleh mencederakan tangan kita kalau tidak digunakan dengan berhati-hati. Okey. Masukkan benang ke dalam lubang jarum seperti ini. Okey. Sekarang ni kamu lihat kain ini ada 4 penjuru. Nampak tak ni? Nampak tak cikgu tunjuk ni? Okey, penjuru 1, 2, 3 dan 4. Okey, kain ini ada 4 penjuru, tapi kita hanya akan menjahit 3 penjuru sahaja. Sebab satu bahagian lagi akan kita tinggal untuk mengisi barang dalam beg. Kalau kita jahit ke semua penjuru ini,
bagaimanakah kain ini akan berfungsi sebagai beg. Betul tak? Betul. Okey, bagus. Okey, cikgu akan mula menjahit sekarang. Tengok betul-betul. Berhati-hati semasa menjahit kerana jahitan yang tidak kemas akan membuatkan beg kamu kelihatan tidak cantik. Pandai kamu semua ni. Okey, perlahan-lahan jangan gopoh-gopoh. Kerana jarum ni agak tajam dan membahayakan Okey, cikgu telah berjaya menjahit 3 penjuru kain ini. 1 kanan, kiri dan penjuru bawah. Okey. Nah, tengok ni. Cikgu sudah berjaya menghasilkan badan beg comel. Okey, baiklah murid-murid. Untuk langkah kedua, kita nak menghasilkan beg comel ini ialah kita nak menghasilkan tangkai beg. Okey, tadi cikgu telah buat badan beg kan? Okey, hari ni kita nak buat tangkainya. Okey, untuk menghasilkan tangkai beg, cikgu memilih kain yang berwarna oranye ni. Okey. Okey. Kemudian kita perlu mengukur lebih kurang 28 cm panjang dan 2 cm lebar. Inilah ukuran 28 cm panjang dan 2 cm lebar. Okey. Kita nak gunting kain ni, semasa kita nak menggunting, kita kena memilih gunting yang tajam Dan murid-murid kita kena berhati-hati semasa menggunting. Okey, cikgu nak mengguntingkan kain yang tadi. Okey, murid-murid, kita dapat menghasilkan 2 tangkai beg tadi Okey. Okey murid-murid, setelah kita menggunting kedua-dua tangkai tadi, kita nak cantumkan di bahagian badan beg comel ni, kita kena gunakan butang baju Okey murid-murid, kita nak mencantumkan beg dengan tangkai ni, kita kena letak butang di sini Okey. Okey. Untuk mencantumkan beg tadi, kita kena letakkan butang pada tangkai ni dan jahit di bahagian badan beg comel ni. Okey, nak jahit kita nak guna apa murid-murid? Okey, kemudian ambil jarum yang tajam, kita jahit butang ni pada tangkai yang kita gunting tadi di bahagian badan beg comel. Okey, kamu perlu jahit dengan berhati-hati. Okey. Okey, ini butang yang kita jahit tadi, kiri dan kanan, depan dan belakang Okey. Okey, baiklah murid-murid, ini hasil tangkai beg comel yang kita jahit tadi Okey, ni. Kita ke langkah yang seterusnya. Pada langkah ini, kita akan melukis dan melakar bentuk ataupun objek yang akan dijadikan hiasan pada beg comel kita itu. Bersesuaian dengan nama comel, maka kita akan mencomelkan beg tersebut. Lukisan ataupun lakaran kita boleh dapatkan dalam pelbagai bentuk. Jadi murid-murid boleh melukis bentuk-bentuk seperti sayur, buah-buahan, makanan ataupun pelbagai jenis bentuk mengikut kreativiti murid masing-masing. Pada hari ini, saya telah memilih tema yang bercorakkan makanan. Jadi bentuk-bentuk seperti cili, lobak merah, tembikai, stroberi dan
burger. Jadi untuk kita melakar dan melukis hiasan kepada beg tersebut, kita memerlukan kain, iaitu kain flannel. Kain flannel ni adalah kain yang tebal. Di hadapan saya ini terdapat 4 jenis warna kain flannel. Pertamanya berwarna orange. Kain yang kedua iaitu kain flannel yang berwarna merah. Kain flannel yang ketiga berwarna hijau. Dan kain yang terakhir, kain flannel ini berwarna pink. Dapat 2 cara untuk melukis bentuk di atas kain flannel ini. Pertamanya dengan melukis terus di atas kain flannel ini, ataupun dengan cara murid-murid mendapatkan bentuk dan melukiskannya di atas keping kertas dan melukisnya dan menggunting mengikut bentuk yang telah murid buat seperti ini. Seterusnya, apabila murid-murid ingin menekap ataupun menekup bentuk cili ini pada kain flannel, untuk memastikan kertas ini tidak bergerak-gerak, murid-murid perlulah menggunakan sebilah jarum yang dipinkan pada kain bersama-sama dengan kertas yang telah digunting tadi, seperti ini. Seterusnya, cili sudah siap. Sekarang kita akan melukis tangkai cili tersebut dan letakkan dan dapatkan bentuk ni. Murid-murid lukis dahulu di atas keping kertas macam buah cili tadi, kemudian gunting mengikut bentuk yang telah dilukis dan letakkan bentuk di atas kain flannel yang berwarna hijau sesuai dengan tangkai cili yang berwarna hijau. Kemudian pinkan seperti mana buah cili tadi dan kita tekap bentuk batang cili seperti yang telah kita bentuk. Jadi untuk kita menggunting gambar cili yang telah ditekap tadi, kita memerlukan sebilah gunting. Pastikan murid-murid memilih gunting yang sesuai, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Gunting ini mestilah bersesuaian dengan tangan kita. Sekarang kita akan menggunting gambar cili yang telah ditekap tadi. Gunting dengan berhati-hati ya, supaya tidak mencederakan tangan yang boleh mengakibatkan kemalangan. Okey, gunting perlahan-lahan. Okey. Gunting. Pastikan tekapan tadi nampak ya. Kalau tidak, bentuk kita akan jadi tidak sempurna. Okey. Nampak bentuk buah cili kita sudah siap. Sekarang ni kita akan menggunting bentuk tangkai yang kita lukis dan tekap pada kain flannel yang berwarna hijau. Macam tadi juga, pastikan murid-murid menggunting dengan gunting yang tajam. Kalau tidak, kita punya bentuk ni dia akan jadi tak cantik lah kalau gunting tu tumpul ataupun gunting yang besar yang menyebabkan masalah masa kita menggunting. Okey, gunting perlahan-lahan. Okey, pastikan tekapan kita tu nampak. Kalau tidak, macam tadi juga, sukar untuk kita mendapatkan bentuk yang cantik ataupun bentuk yang kita telah tekap. Okey, gunting dengan berhati-hati. Okey. Tangkai kita sudah pun siap. Dan kalau kita tengok, kita boleh gabungkan dengan cili. Nampak bentuk cili yang cantik.
kita akan tiba pada langkah yang terakhir, iaitu langkah untuk menghiaskan beg yang telah kita cantumkan tadi. Okey. Untuk menghiaskan ni, kita akan melekatkan objek yang telah kita bentuk-bentuk yang telah kita guntingkan tadi. Ni bentuk buah strawberry. Lepas tu kita letakkan warna merah jambu situ, sangat menarik. Dan ini tangkai dia. Yang mana buah strawberry ni banyak mengandungi vitamin C dan baik untuk makan untuk kesihatan kita. Dan bentuk yang kedua, ni bentuk roti burger. Dan ni ada sayur di atasnya. Adik-adik murid-murid suka makan roti burger. Bentuk yang seterusnya, bentuk lobak merah warna oranye. Dan ini adalah tangkai dia. Kalau lobak merah ni kita masukkan dalam kumpulan sayur-sayuran, bukan buah-buahan. Dan ada lagi, itu seperti cili merah. Cili merah rasanya pedas. Biasa kita campurkan untuk memasak sayur ataupun makanan-makanan, biasa makanan Melayu lah. Okey. Sekarang bentuk-bentuk ni akan cikgu tampalkan pada beg ni menggunakan gam. Gam yang cikgu pilih sini iaitu gam uhu, kerana gam ni dia tahan lama. Gam uhu ni dia sangat kuat, jadi cikgu nasihatkan murid-murid apabila menggunakannya haruslah berhati-hati, elakkan daripada terkena kulit pada jari ataupun tangan kerana ia payah untuk ditanggalkan. Cikgu pilih buah yang pertama iaitu buah strawberry. Mula-mula sekali kita tampalkan dahulu tangkai di atas buah strawberry ni. Tampalkan tangkai pada buah strawberry ni. Pastikan lakukan dengan berhati-hati. Inilah dia bentuk buah strawberry yang kita dah tampalkan tadi. Dan apabila siap begini, maka kita akan tampalkan pula di atas beg kita sebab kita nak hiaskan dia. Okey, sekarang kita letakkan gam di belakang buah strawberry ni. Okey, berhati-hati. Kita fikirkanlah di mana yang kita rasakan sesuai. Cikgu pilih letak di bahagian bucu bawah ni. Kita tekan sedikit supaya melekat dengan baik. Okey, sekarang cikgu dah tampalkan bentuk-bentuk yang cikgu rasa sangat menarik ni. Dan ni ialah hasilnya yang dah kita tampalkan tadi. Dan boleh lihat, menarik tak? Siaplah beg comel kita. Okey, selamat mencuba.